Rabbana. Ini kita dah cerita minggu lepas. Alhamdulillahillazi kafana wa arwana ghairu makfiyyin wala makfur. Lagi hamdan kasiran ghairu makfiyyin wala muwadda'in wala mustarna an hadzal hamdi. Itu. Yang itu. Kemudiannya lagi, yang ini nanti depannya kita akan jumpa beberapa lagi. Itu minta maaf. Yang hamdan kasir wakfi itu dia punya seakan-akan ganti. Itu lafaz pada sebelum itu lah. Penjelasan lafaz yang sebelum itu. Jadi sekurang-kurang minimal kita sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pengertian Alhamdulillah itu segala puji selayaknya bagi Allah. Dan segala puji hanyalah bagi Allah, ataupun segala puji itu milik bagi Allah. Boleh tak? Ingat Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab makan, dengan sebab kita memuji Allah Ta'ala, ataupun boleh jadi sebab kita dimasukkan syurga. Itu jangan kita pandang kecil amalan-amalan yang kita pandang enteng. Dan pepatah Arab ada selalu sebut la tahtaqiranna saghira. Janganlah engkau pandang hina kepada benda-benda yang kecil. Fa innal jibal, sesungguhnya gunung itu adalah dia minal hafar, daripada batu-batuan yang kecil. Jadi gunung tu dengan terteringat terus jadi gunung tu daripada batu-batuan yang kecil. Tak ada satu sen, tak cukup sejuta. Dengan kita pandang benda kecil. Bahkan dalam agama kadang-kadang benda kecil ni lah yang boleh menjadi asbab kelepasan kita dari neraka dan dapat masuk syurga. Jadi saya seru diri saya sendiri dan tuan-tuan dekada sekalian, jangan kita tinggalkan setiap kali makan. Alhamdulillah. Jadi apa yang Nabi baca banyak-banyak yang kita jumpa tu, banyak-banyak puji dia tu, itu penjelasan bagi bacaan yang lebih sempurna lagi, akmal. Kemudian ada Rawaina fi sunani Abi Dawud wa kitabai Jami' wa Syama'il Tirmizi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ini biasa kita baca kan. Agak ni lah minima itulah. Tu tengok tu penjelasan dia. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan. Yang telah memberi kami makan, minum dan menjadikan kami orang-orang Muslim, orang-orang Islam. Baik. Jadi tatkala adalah pujian ke atas nikmat yang bertambat dengan hamba itu dan menarik pertambahan pada nikmat itu. Menarik pertambahan pada nikmat itu, maknanya dia katanya begini. Lantaran kerana realiti memuji Allah, bersyukur pada nikmat, dia adalah sebab penambat nikmat dan penambah dulu. Kita kena tahu kelebihan memuji Allah, terutamanya kalau berkenaan dengan nikmat. Tak kira lah nikmat keduniaan maupun nikmat keagamaan. Nikmat ni kalau kita nak perincikan, pecahan dia banyak, tapi kategori dia dua: nikmat keduniaan dan nikmat keagamaan. Kalau tengok perincian tentang nikmat ni, tengok dalam kitab yang ada dia pecah lagi. Sehingga kan seperti mana firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kalian cuba kira nikmat Allah, la tuhsuha, kalian takkan mampu untuk nak menghinggakan nikmat. Jadi memuji nikmat Allah Ta'ala,
kita mensyukuri nikmat tu dia adalah penyebab kepada nikmat tu kekal. Tu dia panggil penambat. Dan dia penyebab nikmat tu ditambah. Tu dia panggil kedua penambah. Jadi puji Allah ataupun syukur di atas nikmat itu adalah penambat dan penambah nikmat. Maka baginda Nabi SAW pun memberi galakan, tahrir, motivasi supaya kita ikut. Walaupun baginda Nabi tak ada suruh kita lepas pada makan, pujilah Allah. Nampak? Dalam bab mengikut sunnah ni, dia ada dua perkara kita kena tahu. Satu dia panggil ittiba, satu lagi iqtida ataupun ta'assi. Ittiba ni kita ikut baginda Nabi pada perkara-perkara yang baginda Nabi suruh ikut, yang baginda Nabi suruh buat, baginda Nabi tegah suruh tinggal. Itu ittiba. Ini perkara-perkara yang baginda Nabi tak ada suruh ikut pun, tak suruh perintah. Tetapi kita ikut juga kerana perbuatan Nabi SAW adalah selayaknya diikuti. Baik perkara-perkara keduniaan, lebih-lebih lagi lah perkara-perkara keagamaan. Jadi ini dalam bab makan minum ni, jadi ini seolah-olah tahrir, motivasi supaya kita ikut. Jadi apabila yang membangkitkan kita puji itu, sebab yang membangkitkan kita puji itu pertamanya makanan, maka baginda Nabi SAW pun sebut mula-mula makanan dulu. Segala puji bagi Allah At-Ta'amana yang memberi kami makan. Lepas tu minum. Tak dapat tidak daripada kita makan kadang diselangi dengan minum. Ada orang lepas makan baru dia minum. Ada orang dia makan dia tak minum-minum. Sampai sejam baru dia minum. Dia kata tu awet muda. Allahu'alam bisawab. Tak ada ilmu tak boleh jawab. Minta maaf lagi topik. Tapi nak bagi tahu, minum biasanya pada adat walaupun kebiasaan kita makan minum sekali, kan? Maka disebutlah minum yang kedua. Tu lafaz yang kedua, telah memberi kami makan, wasaqana, dan telah memberi kami minum. Kemudiannya waja'alana, dan baginda Nabi mengkhatam, menutup tu pujian tersebut tu baginda Nabi tutup dengan kata waja'alana muslimin, dan menjadikan kami orang muslim. Catat situ. Tujuannya ialah bagi menghimpunkan pujian ke atas nikmat dunia dan akhirat. Nikmat keduniaan dan nikmat keakhiratan. Jadi nikmat dunia apa dia? Makan minum tu. Nikmat keakhiratan mana dia? Iaitulah kita dijadikan, diberi hidayah taufik untuk menjadi orang Islam. Jadi itu pun nikmat, bahkan nikmat yang lebih besar. Dalam semua nikmat, kalau himpun semua nikmat keduniaan dan nikmat keagamaan, yang paling besar sekali dua nikmat, iaitu nikmat Islam dan iman. Nahmadullah jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal Islam. Jadi itu sebab baginda Nabi himpunkan ujung tu waja'alana muslimin. Bersyukur, memuji Allah Ta'ala juga kerana menjadikan kita orang Islam. Habis. Qala al-musannif rahimahullah nafa'na bil ulum fi darain amin ya rabbal alamin. Wa rawayna fi sunan Abi Dawud wa Nasa'i bil isnad sahih an Abi Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala aw shariba qala alhamdulillahillazi at'ama wa saqa wa sawwarahu wa ja'ala lahu makhraja. Kami diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan kitab Al-Jami' dan Syama'il karya Tirmizi daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW apabila selesai makan mengucapkan alhamdulillahillazi at'amana. Bawah tu silakan. Kami diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Nasa'i dengan sanad sahih daripada Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai makan atau minum baginda mengucapkan alhamdulillahillazi at'ama.
Segala puji bagi Allah At'ama yang telah memberi makan. Makan pada siapa? Pada kita lah. Wasaqa, memberi minum. Wasawwaqahu, sawwaqahu ni kalau ikutkan kat situ terjemah mencernanya kan. Tuan boleh catat situ. Sawwaqa tu dengan mana apa? Yakni sahala kullam min dukhulil luqmah wa nuzul syarbah fil hal. Maknanya mempermudahkan masuknya makanan dan minuman tu ke dalam rongga tekak pergi sampai ke perut dan diproses. Itu makna sawwagha. Itu makna sawwagha. Sawwagha. Allah Ta'ala lah yang memudahkan. Kalau makan sekat kat mulut masuk dalam tekak tercekik kita, tersekat kena tekak tu tercekik nama dia. Susah kita jadinya. Jadi Allah Ta'ala yang memudahkan dia masuk terus sampai kemudian ni dan menjadikan Allah Ta'ala juga menjadikan baginya, bagi makanan yang telah diadam tu, sisa dia tu, buang-buangan tu, makhraja. Makhraja tu ada dua makna. Situ satu yang tak terjemah tu, jalan keluar. Ya, jalan keluar itu satu nikmat tu Allah Ta'ala jadikan pada diri kita ada makhraja. Mana dia tu? Halaqah dubur tu. Halaqah dubur kita, lubang dubur kita tu, itulah tempat keluar dia. Untuk yang makanan. Kalau minuman tu, saluran kencing kita tu, itu makhraja. Itu satu pengertian makhraja dengan makna ismu makan, nama tempat. Boleh jadi makhraja dengan makna ismu zaman, iaitu masa keluar. Allah Ta'ala yang jadi. Bukan makanan tu masuk dia keluar, masuk dia keluar. Tak jadi apa tuan-tuan. Lalu saja je. Masuk keluar. Tengah-tengah makan keluar. Alhamdulillah. Tapi kita pada adatnya masuk makanan tu dia tepok bermasa untuk dia hadam nak keluar. Allah Ta'ala yang jadi. Itu kita puji Allah Ta'ala. Habis. Tepat. Khurujat atau makan khuruj atau zaman. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulum fi darain amin ya rabbal alamin. Wa rawayna fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Majah al-Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wa la quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. قال الترمذي حديث حسن. قال الترمذي في الباب يعني باب الحمد على الطعام إذا فرغ منه عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة. Baik, lanjut. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah daripada Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda seperti yang kita baca tadi. Siapa umuman selepas makan mengucapkan alhamdulillahillazi at'amani hadza. Apa makna dia tu? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku makanan ini. Yang telah memberikan kepadaku makanan ini wa razaqanihi, dan menjadikannya sebagai rezekiku ataupun dan merezekikan dia kepadaku min ghairi haulin, dengan tanpa daya upaya, wala quwwatin, dan kekuatan dariku. Jadi siapa-siapa itu kata bagi dia nanti baca doa ni, maka kelebihan dia ujung tu, maka dosa-dosanya maka akan diampun. Tak apa kena tu, catat itu, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dosa-dosa yang terdahulu. Kalau pada sebahagian riwayat yang lain ada tambah dan terkemudian. Apa makna dia ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan terkemudian? Banyak kita jumpa ni kan, dalam kelebihan-kelebihan satu-satu amalan. Siapa-siapa yang beramal sekian-sekian, dia ampunkan dosanya yang terdahulu dan terkemudian. Apa makna terdahulu dan terkemudian itu? Jadi terdahulu tu maknanya dua-dua terdahulu dan terkemudian tu adalah merujuk kepada dosa yang sebelum diampunkan.
Bukan makna kemudian tu lepas kita buat, lepas kita diampun tu, kalau ada dosa lagi diampunkan. Bukan makna tu. Makna terdahulu dan terkemudian tu, terdahulu maknanya dosa-dosa kita yang awal, lambat pada masa yang setelah kita dosa-dosa kita diampunkan, ada kita melakukan dosa. Kemudiannya yang terakhir, yang kemudian maknanya yang terakhir sebelum pengampunan. Nampak tu? Sebelum daripada kita membaca tu tadi. Sebab maknanya sampai ketika kita baca tu, apa ni, dengan benar, dengan ikhlas, dengan Allah Ta'ala ampunkan dosa. Kata bagi Nabi SAW. Ini dimaksudkan dosa situ dosa-dosa kecil. Kebanyakan ibadah yang mengkafarahkan dosa, yang dimaksudkan dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa yang bukan dosa besar dan bukan dosa yang melibatkan hak anak Adam. Kalau dosa-dosa yang melibatkan hak anak Adam yang lain, dosa dengan orang, pendek kata, maka tak dapat nak kafarah ada. Maknanya yang dikafarahkan dosa-dosa kita sendiri, yang kategori dosa-dosa kecil, banyak kafarah dengan amalan seperti di sini. Ini mana saya kita bacalah juga, boleh ingat tu kan. Kalau tak ingat, dia tak syarat kita kena ingat. Jadi kita baca dan kita faham. Boleh saja baca dengan kita tengok buku. Tinggal lagi leceh dah lah buku ni bosan. Lepas meja makan nak bawa pergi kedai. Satu hal pula kan. Jadi minimal alhamdulillah. Alhamdulillah yang biasa kita tu. Tapi rugilah kita tak dapat baca yang lain lagi. Jadi dia pelbagai itu, setiap tu dia lain pengertian dia. Lagi sempurna lagi pujian-pujian yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Tengok lanjut tu. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Pada bab ini juga terdapat hadis Uqbah bin Amir, Abu Sa'id, Aisyah, Abu Ayyub dan Abu Hurairah. Pada bab ini bab doa anjuran berzikir memuji Allah selepas makan minum. Lanjut. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin.